Assalamualaikum. Okey, saya masih nampak adik-adik masih matanya besar, terbuka. Saya nak sepanjang sesi youth talk kita pada pagi ni semua orang masih bertenaga. Boleh? Boleh? Oh, insyaAllah. Boleh ke tak? Boleh. Janganlah tidur. Depan-depan ni kita bawakan Hero Dewi Remaja 2023. Bukan senang sebenarnya jumpa depan-depan. Bukan senang sebenarnya kalau korang jumpa kat luar kan. Kalau korang tegur kan mungkin orang tak
So korang tahu lah universiti lain kat mana? Bagus, PJ. So dia tahu lah universiti mana. Betul, bakal junior. Bakal junior yang akan masuk UM sekali dengan saudara kalian. Alright, seterusnya sebelah saya yang cantik, molek, tersenyum, sipu-sipu macam ni. Allah, saya pun tak boleh lah tengok. Dapat boyfriend belum? Oh, tak ada boyfriend lagi. Oh, dah ada dah. Okey, seterusnya kita nak perkenalkan saudari Nur Adrina, graduan Perubatan University of Simon Joya. So, doktor, apa benda doktor? Dan kita dapat doktor. Dah dapat, so I need to call you Dr. Adrina lah kan? Dr. Adrina, you earn it, so we need to call it. So, thank you so much Dr. Adrina for today. Kita boleh sharekan kepada adik-adik semua. Dan hujung sekali, siapa kenal? Tadi ramai yang tidak kenal. Okey, saya nak perkenalkan pula di hujung sekali adalah saudari Nur Iliana Baharin, graduan Persembahan Teater Universiti Teknologi Mara. Tengok belakang sikit. Belakang, cuba belakang sikit. Jangan sekarang, tak boleh. Okey, so ini adalah graduan teater, ini graduan perubatan, graduan perniagaan, graduan fair accountant. Kami bawakan semua yang hebat-hebat kepada adik-adik untuk adik-adik boleh tanya soalan dan diorang boleh sharekan pengalaman diorang kepada adik-adik. Nak dengar tak? Okey, so kalau nak dengar kita start sekarang. So mungkin saya nak start dulu dengan, nak start dengan siapa ni? Lazim. Wow, Lazim. Lazim dah berminat Oh. So nak start dengan siapa adik-adik? Ada yang nak tahu siapa dulu? Siapa? Fitri. We start dengan Fitri first. Okay, soalannya adalah, nervous? Tak nervous kan? Okay, Fitri, sebagai seorang graduan jurusan perakaunan di UIA, alright, so Fitri baru saja menerima ijazah. Baru je? Bila tu? Dalam 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Oh, baru lagi. Okay, so tapi sayangnya Fitri tak sempat pergi ke convocation. Betul? So sedih ke? Sedih sebab convocation tu sekali je seumur hidup. Tapi kita lagi fokuskan Hero Remaja 2022. Ya betul, Fitri tak dapat hadir sebab komitmen Fitri terhadap apa nama tu, kita punya Hero Remaja yang sekarang sedang berlangsung. Tapi tak apa, cuma soalan nak tanya kepada Fitri adalah bagaimana Fitri sewaktu belajar mampu untuk bekerja sebagai seorang model, malah disambah pula oleh sebuah agensi model di Malaysia. Maksudnya masa Fitri belajar dekat universiti, Fitri juga seorang model sambilan. So macam mana you divide your time, bagi masa kepada model dan juga belajar masa dekat UIA? Silakan. Okey, bekerja sambil belajar bagi Fitri tak mudah sebab nak bahagikan masa belajar dengan kerja dan juga untuk mengulang kaji pelajaran. Fitri cuba sedaya upaya untuk ambil masa malam-malam tu study sampai 5 malam, tidur tak cukup, tapi kerja model sebab nak beli barang-barang tanpa guna duit ibu bapa. So nak belajar berdikari dari situ. And then bekerja model tu satu minat bagi Fitri juga sebab dapat pakai baju-baju yang, kalau korang tahu fashion-fashion yang pelik-pelik tu macam tu kan, yang korang tak rasa nak beli pun baju tu, tapi kita dapat pakai dan jalan dan ramai semua orang tengok
rasa dia something yang best sebab kita dapat dapat rasa watak utama tu satu, watak utama best. Lepas tu dapat oh ni dapat try satu benda yang dia takut, iaitu orang ramai. So berjalan depan orang ramai tu something yang achievement lah untuk pergi. Okey, nampak tak? Lalui Ong dia Fitri untuk sebelum ni takut depan orang ramai, sekarang dah sedikit berani ataupun dah berani langsung lah. Dah boleh lah. Okey lah, it's a upgrade to yourself, life process belajar untuk upgrade diri melalui pengalaman yang ada masa kat universiti. Next nak tanya pula kepada Dewi kita. So nak tanya siapa ni? Right. Siapa? Adrina. Okay, so kita tanya Adrina. So Adrina, selaku student perubatan, selaku student yang akhirnya alhamdulillah dapat join congregation sendiri, macam mana ataupun boleh sharekan tak pengalaman menamatkan pelajaran? Because kita semua tahu belajar doktor tak mudah, betul? Kan? So macam mana ataupun Adrina boleh sharekan you punya pengalaman tamat belajar? Silakan. Okay, thank you. Okay, sebelum Adrina start cerita pengalaman, Adrina just nak bagi tahu yang it's a myth orang cakap belajar medik ni susah. Belajar apa-apa pun susah, but if you betul-betul minat something, you akan buat everything in your power untuk achieve it. Okay? Okay, so pengalaman Adrina masuk tertiary education, Adrina boleh cakap yang masuk universiti ni adalah satu tempat yang banyak membentuk Adrina. So korang, kalau korang rasa nak stop sampai secondary, you're doing a big mistake. Sebab masuk universiti lah yang akan membentuk korang. And pentingnya juga bila masuk universiti adalah pemilihan your circle. Kawan-kawan korang kena betul. Sebab kalau korang nak tahu future korang macam mana, korang kena tengok circle korang macam mana. Kalau circle korang tu jenis yang tak nak belajar, nak pergi lepak, that's how your future is gonna be. Is that what you want for your life? No, right? No. Yeah, okay, so thank you. So, yeah, choose your circle correctly. So, Adrina sepanjang buat degree, Adrina ada kawan-kawan yang tahu untuk divide time bila untuk belajar and bila untuk have fun. Sebab korang tahu the ideas of all work and no play makes Jack a dull boy. Okay, so kita tak boleh nak fokus belajar sahaja. Kita kena have fun juga, kita kena bergembira juga. Tapi korang kena pandai lah. Sekarang ni, di umur korang remaja macam ni, korang kena fokus on your education. Sebab time ni lah korang nak serap sebanyak mana ilmu yang boleh. Okay? Okay? Okay. Kenapa korang macam tak bersemangat? Siapa cakap nak kahwin tadi? Ayo, nak kahwin lagi kalangan doktor dah marah. Okay, perkahwinan satu ibadah, belajar pun satu ibadah. Tapi kita di dunia yang sedang bergerak laju. So, apa yang membezakan korang dengan orang-orang yang lain? Ramai sangat yang dah ada diploma, degree. So, kalau korang tak terfikir untuk sambung belajar, korang kena balik. Kita kena buat sabar diri balik. Sabar diri balik. Is that what you want to be in your life? Okay? Okay, mungkin salah satu Adrina, mereka ni terpegut tengok awak menjawab soalan. Sebab dia orang macam dah habis ke? Tak, nak dengar lagi. Macam tu. Betul tak? Betul. Okay, sebab dia dia macam ni. Betul ke? Kan korang mengantuk? So,
melalui perkara tersebut. So bagi Razif, dia masih universiti ni, dia bukannya something yang dia kena fokus tapi tak boleh enjoy di luar. Basically dia masuk universiti ni banyak. Soalan tak buat. Dengar, bakal dengar. Kalau dengar kat tangan. Buat sikit. Orang dengar. Okey, kat mana tadi? Okay, so basically bila masuk universiti ni bukan fokus belajar je. Sebab kadang-kadang ada hari yang kita tak ada kelas. So kalau tak lepak dengan paper pun boleh, tapi duit tu kena cari kan. And bila dekat universiti kita belajar, bukan kita belajar pelajaran je, kita belajar mengenali orang, kita belajar experience dunia luar. Sebab bila belajar kat universiti ni, kita kenal ramai orang daripada kos lain, daripada kos jiran kan. And sometimes ada kos-kos yang kos luar, kita ambil kos luar, bukan kos elektif. So bila berkenalan dengan orang ni, banyaklah experience yang kita dapat. So best belajar kat universiti ni. Sebab bukan belajar je, dia bukan macam sekolah. And kita bila kat universiti, kita berdikari, kita belajar macam mana nak bawa diri kita. So bagusnya bila belajar universiti ni, tak adalah bila kita dah habis SPM, kita tak tahu buat apa. Basically kita dah masuk universiti ni, kita boleh figure out kita punya interest. Macam Razif pun dulu mula foundation for SPM, Razif ambil foundation in science, and then figure out that sebenarnya Razif minat benda lain. Sebab dia lah, walaupun kita bila habis sekolah ni minat kita banyak kan. Sekarang pun ada ramai lagi tak tahu ambil course apa kan. Ke semua dah tahu? Dah tahu dah. Kalau tak tahu lagi ataupun tak yakin lagi, masuk je dulu belajar. Nanti lama-lama ada course yang kita Razif belajar bisnes. Dia bisnes bukan orang yang belajar bisnes bukan keluar daripada degree, habis degree terus buat bisnes, bukan. Bisnes ni dah banyak cabang dia. Ada supply chain, ada management, ada marketing. So banyak benda kita boleh belajar. Dan nanti bila dah habis belajar, kita boleh figure out mana minat kita, mana nak kerja kita nak apply. Itu je. Kita panjangkan. So Razif dah cakap yang sebenarnya bila kita belajar ni jangan takut. Betul? Jangan takut nak tempung. Kalau ada dia rasa dia nak jadi doktor, go ahead. Ambil je course tersebut. And then bila rasa kurang minat ataupun mungkin tak kena pada diri, so bolehlah explore dunia lain. Masuk Dewi Remaja atau Hero Remaja. Maybe you are the next. Kita tak tahu. Okay, yang senyum-senyum tu mungkin lah yang next tu. Okay, seterusnya siapa kat sini yang rasa nak jadi pelakon? Wow. Lagi, siapa lagi? Siapa lagi nak jadi pelakon? Oh, ramai. Okay. Hai, kita nampak. Okay, kita nak tanya pula dengan Sar dari Nurul. Kita mainkan Nurul ya. Nurul juga ada. So, untuk Nurul sendiri memang bidang pembelajaran Nurul adalah berkaitan dengan apa yang akan masuk sekarang. Right? So you see that Nurul is darwan persembahan teater prakarya. Macam mana Nurul bahagian masa? Dalam masa tu, Nurul juga aktif di luar kampus sebelum ini. So maybe boleh sharekan pada adik-adik. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nurul start jurusan seni dari kecil. So bila nak masuk belajar tu, my mom dia bagi tahu kalau nak masuk bidang lakonan kena buat SPM betul-betul. So waktu tu Nurul buat SPM sehabis baik sebab Nurul nak lakon. And then Nurul sejenis yang macam tak buka buku, ini jujur lah, tak buka buku sangat. Sebab tu Nurul nak ambil lakonan sebab Nurul nak jadi lakon satu. And then Nurul nak cukupkan ilmu berlakon tu, Nurul kena belajar diploma in theatre. Nurul nak bagi masa macam mana, Nurul bila kita start belajar, kita ada stand break, kita ada cuti. Dalam cuti seminggu tu, Nurul akan cari job mana yang Nurul, let's say kita belajar, kita ada belajar berlakon, macam mana menari, macam mana menyanyi, macam mana. Waktu tu lah Nurul macam bila cuti, Nurul try bakat Nurul ni dekat luar. Pergi casting, pergi berlakon sini, pergi buat TVC, buat iklan. And then waktu tu dah rasa macam dengan masa yang cuti 2 minggu, Nurul boleh earn something, ada duit sikit. And then sebab okay, buat benda dekat luar sama je
pandai bagi masa. Itu je lah. Tapi siapa yang dekat sini minat urusan seni, filem, animasi, teater, menari untuk sebagai cita-cita korang, teruskan. Tapi kena belajar. Belajar ikut yang korang minat lah. Okey, so itu antara jawapan Fadila. Artinya walaupun kita nak jadi pelakon, kena skor SPM. Dengan cerita korang dekat SPM kan? So korang tak baca buku ke? Baca lah. Hari ni je lah pagi ni kita akan kat sini. Okey, so macam mana SPM ni? Takut tak? Takut apa? Memang nampak bukan ya. Okey, saja je. Alright, so nak tanya juga kepada adik-adik. Kita dah dengar jawapan daripada graduan accountant, graduan business, graduan doktor, perubatan, graduan seni, teater dan sebagainya. Adik-adik rasa adik-adik nak masuk yang mana? Doktor? Ramai aku nak dengar. Nak masuk doktor ke, perniagaan ke, accountant ke, teater? Barulah jadi influencer, barulah jadi model sambilan dan sebagainya. So lepas ni mungkin peluang adik juga untuk jadi for the next influencer dan sebagainya. Boleh? Boleh. Ya? Alright, seterusnya kita nak tanya juga kepada hero-hero akademi remaja yang ada dekat bawah-bawah ni. Kesian mereka datang tapi kita tak tanya soalan kan? So cuba boleh bangun sekejap abang-abang hero dan akak-akak Dewi remaja. Kita lambat pada boleh tahu apa yang mereka nak, boleh tahu okey bidang ni apa, bidang itu apa, compare tu dulu, betul? So nak tanya kepada abang-abang dan hero, abang-abang dan juga kakak-kakak dari remaja, macam mana mereka-mereka ini boleh ambil maklum adakah itu cita-cita dan impian? Soalan itu susah kan? Susah ke senang? Okey tak soalan dia? Ulang-ulang. Dia diberikan. Ulang balik. Okey, ulang balik ya. Alright. Macam ni. Kita ni sekarang, dunia sekarang ni sangat fleksibel, betul? Betul. Ada adik-adik kita walaupun dia tengah belajar tapi dia cari duit, betul? Ada kan? Kalau kita perasan kat TikTok tu umur mereka baru lagi muda tapi masih belajar dan juga cari duit. So macam mana kita nak tahu benda tu adalah cita-cita atau impian mereka? Okey, mana-mana? Hero atau Dewi remaja? Yang ada lah, aku kena Okey, mana-mana? Dekat Dewi remaja mungkin seorang wakil. Okey, jawab lagi. Nana. Baju askar. Oh, baju askar dia pas mic orang sebelah. Orang sebelah pas mic ke baju askar. Okey, so orang depan jawab. Okey, kita kepada adik. Hello guys, what's up? Can I hear some cheer?
my passion. I suka yang tu macam record video, macam buat lawak and buat kelakar. Yeah, that's my hobby and that's my passion. At first, I tak sangka yang ni akan jadi I punya job. Okay, before this I'm a content creator, video maker tau. Kau buat content punya, ada TikTok, IG kan. Okay, so I slowly try to explore. I cuba explore dulu. At first, tak earn. Macam I buat just my hobby. Macam some hobby is dancing, some is macam drawing. Kita tak sangka akan earn punya. So at first I do with my passion. And lepas tu, macam I think I did earn like for 2 tahun. And lepas tu, slowly YouTube boleh earning tu. I buat YouTube punya. For information. And then slowly jadi I yang buat benda I suka saja actually. So I tak pernah pergi kerja like I didn't have boss one. Sampai sekarang I'm the boss. I'm the freelancer. Macam I buat sendiri. And I slowly try to explore gaji. Kos sudah semakin besar kan. Kalau tak earning, makan apa? Makan rumput ke? Tak. Okay, so I try to explore how to earn money. Macam boleh buat TikTok live, IG live. And slowly my popularity ada sedikit lah. So ada klien cuba try to find me untuk buat advertisement. And sampai sekarang I jadi hero debut remaja. Okay, tekan please, tekan louder please guys. Okay, tadi kan I tengok you guys punya reaction macam ada 10 orang saja. Macam semua tengah mimpi tau. I was like, can't hear any cheer tau. Can I have one more time louder punya? 3, 2, 1, go! I do with my passion. Slowly you will have the income. So passion yang boleh long lasting punya. Kalau you buat benda yang tak suka, berhubung bulok tau. So slowly it become my cita-cita. Jadi content creator, director, pelakon yang bagus. Alright, thank you Jason. Sama-sama. Remaja 2023. Tepukan dan gemuruh. Thank you so much guys. Okay, boleh pulangkan mic. Terima kasih. Okay. Bukan I juri. Nanti kita deal dengan Azad ataupun Ayan. Kalau dia ambil masa, potonglah markah dia. Okay. Nanti tak wakil daripada kakak Dewi kita kat bawah ni. Nak tanya. Ada antara adik-adik kat luar sana ni, mereka belajar sambil bekerja. So, adakah benda tu patut ataupun sebenarnya boleh untuk mengakibatkan pengabaian pelajaran? Siapa nak jawab? Silakan. Mana-mana Dewi remaja yang ada? Maira. Saya di atas ni. Hai. Dengar tak kakak? Okay, alright. Nama saya Maira. Nama saya Maira. Dengar kan? Dengar? So, soalan dia tadi, berbaloi tak kalau korang kerja dalam masa sama? Korang kerja tapi masa tu korang belajar lagi. Bagi Maira, benda tu berbaloi. Memang benda tu susah, tak senang. Tapi bila korang kerja sambil belajar, korang akan dapat pengalaman yang berbeza. So bila korang, contohlah, korang kerja sambil belajar, bila korang dah habis sekolah, korang dah tahu dah apa korang nak kena buat bila korang kerja nanti. So kiranya korang macam tahulah sebab korang ada pengalaman. So that's a good thing. And dalam masa sama, benda yang paling penting bila korang kerja sambil belajar, make sure korang tahu bahagikan masa bila kena belajar and bila korang waktu untuk kerja. Itu saja. Okay, thank you. Relax lah. Ini tadi dengar tak suara kat belakang? Tadi macam tak dengar-dengar kan? Okay, so dengar tak jawapan daripada Kak Maira tadi? Faham tak? So lepas ni kalau nak sambung belajar sambil nak bekerja, boleh tak?
antara mereka yang masih lagi belajar. Alright, tapi kalau korang perasan, shooting hero dan Dewi Romaji ni memerlukan komitmen yang sangat tinggi, sangat-sangat tinggi. So nak tanya juga, siapa antara abang-abang atau kakak-kakak Dewi ni yang masih lagi belajar tapi boleh komit untuk shooting hero dan Dewi Romaji ni? Silakan tangan. Oh, siapa lagi masih belajar? Siapa lagi masih belajar? Oh, okey. So ada 3 orang. Alright, so berikan tepukan kepada abang-abang Dewi Romaji kita. Kalau perasan, diorang ni pagi ni muka diorang steady je, nampak? Tapi bila masuk van nanti, ya Allah penat je, diorang akan tidur. Sebab penat ya shooting ni, betul tak? So bila adik-adik nampak macam mana abang dan kakak Dewi ni bekerja, bagaimana kakak dan abang Dewi ni semua boleh untuk dapat pelajaran macam doktor, macam accountant, business, persembahan teater dan sebagainya, adik-adik pun boleh buat. Boleh? Boleh. Oh, seorang je cakap boleh. Boleh ke tak boleh? Okey. Alright, kita nak fokus pula lah kepada 4 panel ke atas ni kan, dia merajuk dengan saya kan. Razia dah pandang-pandang dah. Okey. Alright. Nak tanyalah, kita nak tanya macam tadi ramai adik-adik ni banyaknya nak jadi pelbagai bidang. Tak kisahlah doktor, engineer dan sebagainya. Bagaimana daripada side Fitri sendiri boleh sharekan yang sebenarnya life campus ni is so fun. It's not only belajar, it's not only ambil pengalaman, belajar, bekerja dan sebagainya, tetapi ada benda lain yang you boleh ambil daripada life campus. Boleh sharekan? Silakan. Okay. Good news kepada lelaki, sebab kita dah boleh simpan rambut panjang. Itulah the good news ya. Betul tak? Dekat sekolah kena potong kan? Betul? Betul lah. Siapa kat sini pernah kena gunting rambut? Angkat tangan, kenangan. Serius lah korang tak pernah kena gunting rambut? So disiplin korang ni bagus lah. Power lah. Tanda assembly kampung shower. Okay, teruskan Fitri. Okay. Dekat uni ada banyak kelab-kelab dan kelab sukan yang korang boleh masuk. Macam Fitri join basketball punya team. So dalam UIA ada banyak international schools. So Fitri dapat main basketball dengan player-player daripada China, Nigeria, yang semua badan besar-besar. Itu memang satu experience yang best. Sebab ada satu time tu Fitri kena langgar dengan player China besar gila. Nak kita orang minta pula. Nak kita orang pergi lawan ni pula. Tak nak. Besar, dia besar ni. Dia besar dia Hakim. And then selain tu korang dapat belajar macam mana nak berkomunikasi. Korang dapat belajar macam mana nak berfikir secara kritis. Maksud dia berfikir macam ada satu benda tu, korang boleh soal diri korang dulu, betul ke benda ni, sebelum korang decide ataupun korang buat sesuatu decision. So korang punya pemikiran pun akan tingkat. Selain itu dapat belajar dengan belajar bidang-bidang yang korang suka secara lebih mendalam. Dan juga korang dapat kembangkan networking korang, jumpa dengan orang-orang yang different backgrounds, jumpa dengan orang yang susah, senang, semua ada yang macam-macam. Fitri pernah jumpa orang yang bekerja sampai belajar untuk bayar yuran dia. Itu something yang kita respect lah. Sebab dia ada keinginan untuk belajar. Walaupun kewangan dia ada masalah, tapi dia akan cari cara juga untuk sambung belajar, untuk dia punya kunci. Hebat kan? Tak semua orang yang masuk belajar tu senang. Dan tak semua orang pun sebenarnya mempunyai kelebihan untuk sambung belajar. Tapi dia ada peluang untuk sambung belajar, dia work for it. Hebat sangat-sangat. So ada dekat sini kawan-kawan yang mungkin rasa
kurang berkemampuan asal belajar, jangan risau, sebab kita ada beasiswa, kita ada PTPTN, kita ada macam-macam lagi yang boleh bantu adik-adik untuk sama belajar. Okay? Alright, jangan risau. Okay? Okay, tadi kan next ke Razin pula. Tadi ada Fika dimention tentang skill kemahiran, skill berkomunikasi, presentable. Razin seorang student UM yang semestinya kalau pergi interview dekat luar, confirm orang macam pandang, oh, betul tak? Betul tak? Sebab student UM kan, betul tak? Betul. Orang macam, oh, UM good. Tapi apa yang Razin rasa bila pergi interview, sebenarnya Razin sama je dengan orang lain. So apa yang Razin prepare untuk nampak lebih lagi daripada orang yang datang untuk interview juga. Silakan. So basically bila pergi job interview ni ramai orang, bukan kita seorang je nak job tu, bersepah orang, beratus. So benda tu kalau pergi interview kita nak nampak apa yang kita special, apa yang kita lebih daripada orang lain. So basically bagi Razin dalam pilihan diri tu penting, sebab first impression tu first by second. Apa bila orang tu, apa diorang punya impression kat korang. So bila cara korang, aura korang, cara korang masuk bilik tu, cara korang tegur orang, bila jumpa masuk interview salam orang. Jangan duduk buat malu-malu, tak malu. Hidup kita ni, kita kena rasa diri kita ni main karakter dalam kita punya hidup. Sebab kalau kita main karakter dalam hidup kita, siapa main karakter kita? Kita main karakter dalam hidup kita. Confident kena ada. Sebab tu lah kalau pergi job interview, confident kena ada. Tapi confident, jangan confident je, kena ada isi. So bila interviewer tanya soalan, kita pandailah menjawab. So dan bila menjawab tu, diorang faham apa yang kita nak sampaikan. Okay, tu je. Okay, itu je. Alright. So, Razin dah share macam mana nak hidup dalam keadaan prepare. Tak kisahlah you nak pergi interview ke, you nak pergi buat apa-apa ke, you kena presentable, you kena ada skill, you kena pandai bercakap, baru orang pandang you. So sekarang sini siapa yang pandai bercakap? Wow, bagus. I like the confident. Nanti kita nak tengok adik tu tanya soalan sekejap lagi. Okey, seterusnya nak tanya pada Dr. Adrina. Doktor, macam mana kalau kita nak bantu kesakitan luka kita? Oh tak ada, itu bukan soalan dia. Okey, Dr. Adrina nak tanya lah. Kalau perasan, ramai budak-budak kita yang daripada kecil, cita-cita mereka adalah doktor, tak doktor, engineer, tak engineer, lawyer. Ramai yang macam mengambil itu adalah profesional yang semua orang nak jadi. So daripada side Adrina juga mungkin boleh sharekan nasihat kepada adik-adik yang mungkin nak sambung belajar dalam bidang perubatan. Silakan. Okay, before Adrina start, siapa kat sini nak jadi doktor? Angkat tangan tinggi-tinggi. Confident. Siapa nak jadi doktor? Siapa nak jadi doktor? Siapa nak selamatkan rakyat Malaysia ni? Adik yang gila-gila kepala, kenapa tak nak sangat jadi doktor? Ha? Bio susah? Bio susah. You ambil bio kan? Bio fun. Bio kalau kita okay, tak minat lah. Sekejap, angkat tangan balik. Siapa nak jadi doktor? Sikit. Siapa nak jadi doktor? Angkat tangan. Adrina nak bagi hadiah. Okay, siapa nak jadi doktor? Angkat dulu tangan. Okay, ada satu lagi. Oh, ni tak yakin ni. Orang tak yakin. Okay, tak apa. Okay, Adrina nak bagi tahu siapa yang minat bio, siapa yang minat medik, please proceed lah impian korang untuk jadi doktor. Kita pun tahu isu sekarang ramai, isu kekurangan doktor. KKM pun cakap ramai yang quit KKM. So sekarang kita memerlukan doktor, okay? And to you guys yang korang SPM kan tahun ni, siapa dekat sini, jujur je, siapa yang dekat sini tak ada cita-cita lagi, dia macam tak tahu dia nak ambil kelas apa bila masuk tertiary education? Ada tak? Ada. Okay, I just want to tell you guys that it's okay not to have like a proper planning for your future, but it's important for you guys untuk fokus your SPM. Just focus on your SPM first. Sebab bila result korang cantik, korang nak apply apa-apa yang pasti senang. Okay, just focus one thing at a time. Don't pressure yourself too much sampai korang neglect you punya mental health. Kita tak nak benda tu. Kita tak nak our young generations depressed
baik. Banggakan your parents. Your parents hantar korang masuk sekolah, giving you the best that they could, sebab diorang nak tengok korang berjaya. Jangan sisihkan benda tu, okey? Boleh janji? Boleh janji korang akan cuba yang terbaik untuk SPM? Much love. Janji tak? Mana janji tu? Janji. Selepas ni nak dengar lah nama SMK Kampung Jawa ni top SPM. Boleh? Wow. Cikgu-cikgu, mereka cakap boleh cikgu. Kita ambil ayat diorang. Okay. Alright. Last sekali kita nak tanya kepada Nurel. Selaku saya kira semua orang pernah mengalami SPM. So mungkin boleh berikan sedikit tips macam mana nak hadapi SPM. Sebab sekarang diorang tengah amali, betul? Okay, Hafiz Amali. Next year is lisan. So tips untuk buat ujian lisan buat SPM. Silakan. Tak ada lagi lisan ni. Okay, tips SPM yang Kak Nurel boleh bagi tahu. By right, apa subjek yang kau belum? Semua kan? Semua belum kan? Lisan? Oh belum, okay. By right, korang buat je sehabis baik. Jangan fikir benda luar dulu. Sekarang ni korang dalam sekolah, korang buat sehabis baik yang boleh. Banyak masa kosong tunggu belajarlah betul-betul. Sebab korang nak masuk sambung belajar. Semua dekat sini mesti sambung belajar. Tak boleh tak belajar. Mesti sambung belajar, mesti ada pendidikan. So sekarang ni korang kena buat sehabis baik. Fokus mana bahagian yang korang lemah. And then what can I say? Korang mesti buat sehabis baik je. Jangan down. Kalau ada yang benda yang korang confirm tak tahu nak buat ke apa, bertanya itu penting. Bertanya itu wajib. Kena bertanya dengan cikgu or your friend yang pandai bahagian-bahagian tu. Jangan malu, itu je. Kalau nak belajar, jangan malu bertanya, itu je. Thank you so much. Alright, jangan malu bertanya. Itu paling penting, betul tak Nurel? Sebab kalau korang tak tanya, korang akan sesat jalan. Kalau korang pergi mana-mana sekarang ni pakai Waze tak? See, pergi mana-mana pakai Waze, lagilah nak pasal pelajaran dan sebagainya. So kena ada guidance, kena ada orang yang boleh bagi tahu korang apa yang betul. Boleh? Okay, Razia nak tambah apa-apa? Tadi ada Razia ada cakap something kat telinga saya. Dia rasa macam nak share something. Silakan. Share apa pun, tapi bila korang ulang kaji pelajaran, make sure korang belajar tu, contoh biologi ke, chemistry ke, fizik ke, jangan belajar sangat menghafal. Belajar ni kena faham. Bila kita faham, kita belajar ni senang kita nak apply untuk menjawab peperiksaan. Sebab kalau SPM ni jawapan dia, soalan dia bukan direct kan. Ada soalan kehebat kan. Soalan yang bila dia tanya, kita kena figure out, kita faham soalan tu, dan baru kita boleh jawab. So bila kita baca, kita menghafal je, tak boleh nak jawab soalan macam tu. Bila kita belajar, pastikan kita faham. Lepas tu bila dah habis belajar tu, kita self monolog lah, tanya diri sendiri balik apa yang aku belajar tadi, apa yang tak faham. Kalau yang tak faham tu, cepat-cepat rujuk balik buku. So that kita boleh serap balik ilmu yang kita belajar tadi. Sebab kalau kita takut-takut, nanti ilmu tu lama-lama kita lupa. Faham tak? Faham. Mahal tau tips ni. Kalau kat luar korang pergi seminar SPM ke, gerak gempur ke dan sebagainya, korang kena bayar tau. Ni tak bayar pun, betul tak? So maksudnya korang kena ambil setiap nasihat-nasihat daripada abang-abang, kakak-kakak, Ero dan Dewi remaja, terapkan pada korang punya kehidupan. Boleh? Okay, so kita dah nak last round sebenarnya. Before that, wow, ada soalan last kali. Tapi first round, last round untuk panel-panel. Lepas tu kita nak tanya juga adik-adik yang mana nak tanya soalan. Siapa tanya soalan dapat hadiah. Nak hadiah tak? Nak kan? Nak kan? Nak tu tak nak? Dia macam nak ke tak nak? Kan? Dia mahal tau. Dia mahal bak kata Bang Fitri. Okay. Yang mana ni mahal ke tak? Okey lah. Bermain lah daripada
di remaja. But before that, kita nak settlekan the last round. Nak tanya kepada Abang Fitri mungkin like 1 minute. Semua soalan sama. Started daripada Fitri and then Adrina and then Razif and then also Nurul. Macam mana ataupun nasihat kepada adik-adik ini yang mungkin dia nak sambung belajar tapi takut-takut. Ada setengah budak kan dia nak sambung belajar tapi kerana keluarga tak mampu, kerana adik-beradik pun tak sokong. So apa the best motivation kepada adik-adik ni untuk sambung belajar juga no matter what happen? Silakan. Okay, first korang kena tahu tujuan apa korang sambung belajar. Satu, untuk Fitri sebagai backup plan, sebab sekarang ni peluang pekerjaan sangat-sangatlah sikit and compete dengan orang-orang yang pandai juga. So compete dengan orang-orang yang ada study juga, ada degree, master dan sebagainya. So ada sertifikat degree tu sangatlah penting. Satu, untuk gaji yang besar. Dua, untuk senang korang nak naik pangkat. And then okay, yeah. Satu benda yang Fitri selalu rasa dalam hati adalah korang bertanggungjawab atas diri sendiri. Apa salah korang semua tanggungjawab korang. Dan apa future, semua atas tindakan korang semua sendiri. So korang kena fikir and rasa teringin tu yang macam aku ni kalau belajar sampai sini je, tak teringin ke nak tengok diri sendiri pandai? Tak teringin ke nak tengok mak bapak bangga dengan kita semua? Tak teringin ke nak tengok mak bapak happy bila diorang ceritakan pasal korang semua dekat kawan-kawan diorang? So korang kena tanam dekat diri yang korang boleh ubah diri korang. Korang boleh belajar dan benda ni takkan terlambat lah untuk korang start. It's either one day ataupun day one. Alright, thank you Fitri. Seterusnya Dr. Adrina. Baik, Edna tadi masuk, Edna terbaca tulisan dekat luar dinding Dewas. Do not ignore your potential. I believe each and every one of you here have your own potential. Don't let it go to waste. Korang boleh jadi your own, the best version of yourself. Korang bukan compete dengan other people. You're competing with yourself. You nak jadi a better version of you from yesterday. Okay? Okay, don't lose your potential. Dream big. Aim high. The sky is the limit. So sekarang buat je yang terbaik. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Jawab boleh pun macam tak ada dream. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? That's all. Okay, seterusnya silakan Razif. Okay, bagi Razif pula, apa soalan tadi? Okay, ada kita budak-budak kat sekarang ni mungkin ada perasaan nak sambung belajar, tapi kerana faktor-faktor tertentu, contohnya keluarga, ada sekeliling tak support dan sebagainya. So nak bagi motivation kepada diorang ni supaya no matter what happen, they need to continue to study. Diorang kena sambung belajar, diorang kena proceed at least to get degree setiap seorang. Silakan. So bagi Razif, dunia hidup ni sekali je kat dunia ni. So bila buat something tu buat betul-betul. So cuba sekarang ni umur masing-masing 17 tahun kan. Cuba picturekan diri korang 3 tahun yang akan datang macam mana. Kalau impian korang, impian tu kena tinggi, kena besar. Cuba bayangkan impian ni kalau tak ada halangan, besar mana impian kita masing-masing. So kita semua kena dream big. Sebab kalau kita miss pun, apa yang kita nak buat tu at least kita sama level dengan kita punya impian. Faham tak? Faham. So jangan takut nak berimpian tinggi, dream big. Dan bila kita tahu yang hidup ni tak senang, semua orang ada masalah sendiri, semua orang ada, maybe ada orang yang tak cukup wang untuk sambung pelajaran.
bagi Razin, hidup ni memang susah. Semua orang ada cabaran sendiri. Tapi kalau hidup ni senang, tak special lah. Benda tu susah. Sebab benda tu susah lah, jadi special. Kalau benda tu senang, semua orang boleh dapat. Dan tak ada apa-apa lah, ada kelebihan lah. Kita tak menghargai benda tu kalau benda tu senang. Hidup ni ada susah dan senang. So bila susah kita jangan lari, kita jangan lalu juga. Sebab kesusahan adalah yang build kita punya karakter. Okay? So fighting, keep fighting. Teruskan hidup, berusaha, jangan give up. Okay, alright, thank you so much Razin. Seterusnya, last motivation from Nurel. Silakan. Masya, okay, Nurel tahu dekat Nurel pun tak mampu nak sambung belajar sebenarnya. Di universiti ni ada yang mampu pilih seperti UiTM, and then course-course dekat UiTM tu banyak sangat yang korang boleh explore. Sebab itulah diorang ambil UiTM theater dekat situ. Kalau tak diorang ambil Aswara. Tapi Aswara dengan UiTM basically kalau korang nak sambung belajar, ekor kemampuan lah, ekor kemampuan. Jangan sanggup bertarung dengan orang-orang lain. Kita kalau nak sambung belajar, ekor kemampuan. And then before you guys nak sambung belajar, please aim something. Macam korang kena put a target and then kena lalu that journey. Jangan korang ada target ni, aku rasa aku tak boleh lah. Tapi korang mesti try dulu. Dalam dunia ni kau kena cuba itu penting. And then aim the target. And apa-apa yang korang buat dalam hidup ni, kena berusaha lebih and buat sehabis baik. Jangan give up. Jangan cepat give up. And then hati kena kental. Okay, thank you so much Nurel. So, berikan tepukan yang berdua untuk Abang Fikri, Abang Razin, Kadrina dan juga Nurel sebab sudi kongsi tips semua pengalaman kepada adik-adik semua. So, boleh gunakan untuk kehidupan akan datang. Boleh? Boleh? Alright, kita nak buka pula sesi Q&A. Kita nak panggil mana-mana adik-adik sama ada perempuan atau lelaki untuk tanyakan soalan kepada keempat panel kita di hadapan. Silakan. Silakan. Okey, bagi nama dan soalan. Salam sejahtera, nama saya Gita dari kelas 5G. Saya nak tanya soalan. Bagaimana mengatasi isu kalau orang demotivate kita? Kalau orang motivationkan kita, kita rasa semangat. Kalau orang demotivate kita, jadi bagaimana nak mengatasi masalah itu? Okey, kita nak tanya soalan tak siapa? Sampai mana-mana, okey. Thank you Gita, berikan tepukan. Sebab kita sangat berani tanya soalan dan jadi orang pertama. So, panel yang mana yang nak jawab? Tak kisah mana-mana. Go. Okey. Okey, go. Razin start dulu Bagi Razin, dunia ni kalau kita buat apa pun, ada orang yang akan tak support kita, ada orang yang akan push kita down. Tapi sebenarnya yang penting kita punya mindset. Bila orang cakap bukan pasal kita, demotivate kita kena ada mindset yang kuat supaya kita boleh tunjukkan orang yang salah. Apa yang orang cakap kat kita sebenarnya salah. Jika dekat orang yang kita lagi bagus daripada apa yang orang fikirkan pasal kita. Sebab kadang-kadang bagi Razin, apa yang orang buruk, apa yang buruk orang cakap kat Razin ni, benda ni bukan bagi Razin lagi down. Benda ni lagi bakar semangat Razin untuk prove kat orang. Aku ni lebih daripada orang apa yang kau fikir pasal aku. Berikan tepukan.
formula tu senang. Terima kasih. Okay, silakan Rocky nak add something, silakan. Sorry Muhammad, Elina nak tambah sikit. Korang kalau nak masuk sama belajar, korang jangan tanam dalam minda. Susah lah benda ni, aku takut aku tak boleh carry. No, korang kena treat your subconscious mind yang aku boleh buat. Every day bangun mandi tengok cermin cakap aku boleh buat benda ni. So whatever people cakap, whatever people positively motivate, benda tu takkan jalan sebab korang dah build this shit dalam otak yang korang boleh carry benda ni. Okay, thank you doktor. Alright, seterusnya soalan lagi. Oh, I ingatkan di bangun dia nak ada soalan. Oh, yang Okey. depan ni ambil ekonomi Muhammad dia, yang mana ekonomi? Angkat tangan, yang mana ekonomi? Oh, ramai. Okay. It's okay, ekonomi sangat senang. I'm telling the truth because saya belajar jurusan sebenarnya okay lah. It's okay. But I'm telling you the truth sebab saya pelajar graduan keuangan Universiti UiTM, Universiti Teknologi Mara. I'm telling you the truth, bila di universiti mudah je. Betul. Okay, ada lagi soalan? Okay, lagi soalan? Tak kisah lelaki atau perempuan. Yang belakang tu yang angkat tangan pun ke depan. Tak apa, Mac, kita raikan. Yang mana tadi yang angkat tangan pada cakap tu, Mac juga tanya soalan. Okay, apa stage tu? Alright, silakan bagi nama, nak tanya kat siapa and then soalan. Nama saya Linda Rosalia. Saya nak tanya dekat Kak Adrina. Soalan saya ada tengok dekat media sosial baru-baru ni tentang doktor. Dia nak on way nak jadi doktor, tapi dia ambil bahagian houseman. Tapi environment nak jadi doktor tu, dalam bahagian houseman tu sangat macam toksik lah, sampai kan doktor tu terpaksa gantung diri. So sebagai individu, seseorang tu kalau pressure tu sampai rasa macam tu, patutkah kita berhenti ataupun go on, atau ada cara lain? Terima kasih. Bagus, soalan ni. Okay, silakan Dr. Adrina. Satu lah. Apa nama Sabrina, sorry. Okay, Sabrina. Thank you atas soalan ini. Soalan ini sangat interesting ya. Okay, housemanship tu adalah tempoh doktor untuk berkhidmat lepas dia orang grad. So 1 tahun foundation, 5 tahun degree, lepas itu orang kena buat houseman. And yes, majority semua doktor cakap housemanship memang sangat stress. That's why I cakap whenever you want to do something, make sure benda tu yang you minat. Yang memang aku memang nak jadi doktor. Sebab apa? Kalau barang nak jadi doktor sebab cakap gaji mahal, no, that's wrong. Kita nak jadi doktor sebab kita nak berkhidmat kepada masyarakat. Kita nak tolong orang sakit. So during housemanship, bila doktor buat housemanship, kita orang kena belajar banyak benda. Kita orang kena buat semua benda-benda yang macam doktor pakai dia tak sempat buat semua. So itu semua kerja doktor houseman. Soalan you tadi, should we go on atau stop kan? I would suggest, kalau Rina sendiri, bila things get too overwhelming, I will take a break. I will not quit. Sebab I memang passion untuk jadi doktor. I memang passionate untuk jadi doktor. So if you're passionate in something, you takkan easily quit buat benda tu, betul? And of course, kita bila dah stress, pergilah jumpa seek help, seek professional help. Talk to someone, take a break, pergi de-stress yourself. Jangan, kalau boleh kita jangan terlalu kontrol diri kita untuk to other people yang kita boleh. Kita sendiri tahu limit. Kita sendiri tahu limit diri kita kat mana. So jangan cross the limit. Kalau kita rasa too stress, take a break. It's
Alright. Okay, honestly, Abang Fikri pun pernah Abang, ini pun berharap Tiba abang. Abang Okay, pernah ada satu time tu depressed. Tapi self-diagnose ni depressed and rasa macam-macam lah. Rasa nak sakitkan diri lah, rasa macam nak give up dengan hidup lah. Tapi satu conclusion je lah, korang kalau tak ada tempat nak mengadu, tak ada tempat nak bercerita dengan siapa-siapa, satu je kawan ni, Tuhan. So korang jumpalah Tuhan korang dengan macam-macam cara pun. Just luahkan semua benda yang korang rasa dalam. Luahkan lah. Kalau nangis tu nangis lah, kalau marah tu marah. Dan habiskan semua. Habiskan semua. Dan then korang tidur. Lepas tidur tu insyaAllah korang akan okey. Alright, thank you so much Abang Fikri. Abang. Okay, last soalan tadi. Yang ada seorang adik perempuan tu dia berdiri. Saya nampak awak, tak pandang-pandang kawan awak. Silakan. Berikan tepukan cepat. Okay, saya soalan. Bagi nama, nak bagi soalan awak kat siapa, ada your soalan. Saya rasa soalan ni macam akak ada yang nak jawab, tapi tak boleh tanya je. Silakan. Boleh. Okay, saya nak tanya, macam mana akak pernah tak rasa give up atau struggle dekat kos akak? Saya nak tanya macam mana akak boleh maintain stay dalam kos tu even dah rasa nak give up, struggle sampai dapat title doktor tu. Oh, okay. Teruskan Adrina. Thank you so much. Ambil hadiah. Berikan tepukan. Berani tanya soalan. Silakan doktor. Dapat 1 minute. Okay, bila dia tanya soalan pasal tu rasa out. Of course lah, kita Adrina sepanjang degree tak tahu berapa banyak kali nangis. Dia bukan sebab susah, tapi sebab dalam degree medik, dia bukan susah tau, dia banyak benda. Dia banyak sangat yang kena membaca. And exam every month, every 2 weeks akan ada mid-exam. Bukan mid-exam, mid-posting. Lepas tu every month akan ada final. So you kena score each final. Rasa give up tu of course